AC kepada DC. So kalau ni tadi positif, yang bawah ni negatif. Okay. So dia punya graf adalah yang permulaan ni. Ini. Okay. Dia dah full wave. Okay. Dia dah full transfer. Okay, baik. Seterusnya untuk AC dia akan tukar dia punya terminal. Terminalnya akan berubah. Yang atas ni jadi negatif, yang bawah ni pula jadi positif. So bila bawah jadi positif, kamu tengok dia lalu bahagian sini. Okey, dekat bahagian sini. Pergi kanan ke kiri? Cakap je. Kanan ke kiri? Pergi kanan ataupun kiri? Oh, dia pergi kanan. Okey, dia pergi kanan. Lalu kanan. Tengok cursor cikgu ya. Cursor gerak tak tu? Pergi kanan. Lalu bahagian sini. Dia lalu resistor. Masuk bahagian sini. Naik atas. Pergi atas ke bawah? Atas. Atas, okey. Naik atas. Pergi atas sebab dia nak pergi ke negatif. Okey. Pergi atas. Seterusnya dia sampai kat bahagian negatif. Bila sampai kat bahagian negatif, bermaksud bahawa kamu akan dapat satu lagi pattern untuk graf dia adalah yang belah kanan ni. Ni, graf yang kedua. Okey. So dia akan berulang. So kamu akan dapat full wave. Atas. Naik, turun. Daripada kosong sampai maksimum, pergi kosong balik. Full wave. Beza dengan ada orang nak masuk. Berbeza dengan half wave tadi. Cara susunan macam ni. Okey. Di mana bila dia melalui satu bahagian saja, bila dia nak patah balik tak boleh lah sebab kita guna satu diode saja. Sebab tu nama dia adalah half wave. Maksudnya gelombang dia hanya terhasil satu bahagian saja, lepas tu dekat bahagian sini tak terhasil lah. Okey, half wave. Disebabkan oleh apa? Dia susun satu diode je kat bahagian sini. Tetapi kalau full wave yang ini, dua bahagian bila dia bertukar terminal ni, atas ni menjadi positif, bawah ni negatif, dia boleh mengalir. Yang tukar balik bawah ni jadi positif, boleh mengalir juga. Sebab tu dia terhasilnya full wave. Okey? Faham atau tidak? Faham. Okey, faham Okey. Baik, seterusnya sama juga. Kalau full wave ni sekiranya kita letakkan kapasitor, dia akan jadi smooth. Maksudnya kapasitor tu akan simpan tenaga, dia akan menyebabkan voltage tersebut tidak akan jatuh sampai ke zero. Kalau macam sebelum ni dia jatuh naik sampai maksimum, jatuh ke bahagian sampai zero. Okey. Bila dia nak sampai ke bahagian negatif. Tetapi kalau untuk sekiranya kita letakkan kapasitor, dia akan menyebabkan voltage tu naik, lepas tu dia hanya turun sedikit saja, mendatar. Naik sekali lagi, turun sikit saja, mendatar. Okey, sama sahaja yang macam rectification half wave tadi. Bila kita letakkan kapasitor. Okey? Faham? Ada yang murojaah ke? Dengar macam baca Quran ni. Baris. Hello, faham ke tak? Faham juga, faham. Faham baik, seterusnya. So, what is the function of the capacitor? Act as a current regulator or smoother. So, kamu tengok dia punya graf dia makin smooth. Okay, nak dibandingkan dengan graf yang atas ni, dia makin smooth graf dia disebabkan oleh ada capacitor yang simpan tenaga. Yang akan menyebabkan graf tersebut tidak akan jatuh. Regulator tu maksudnya dia penyimpan tenaga lah. Okay. So tenaga tersebut tidak akan jatuh. Okay. Kita teruskan lagi pergi kepada bahagian transistor. Transistor ni, kamu dah belajar kan waktu KH dulu kan? Transistor ada dua jenis. NPN dengan PNP. Transistor ni, function dia adalah untuk mengalirkan current lah. Okay. Transistor is silicon chip with a 3-terminal label base, collector and emitter. Yang ini kamu dah belajar lah waktu KH dulu. Betul tak? Kamu dah pernah belajar transistor belum? Waktu KH? Betul.
Dah belajar kan? Okey. So kita ulang balik dia dan juga function dia macam mana Okey. So NPM dengan PNP. Apa beza NPM dengan PNP? NPM dia keluar ke masuk? Keluar. Okey, good. Keluar. Nampak anak panah ni? Okey, anak panah ni keluar. NPM dia keluar. PNP dia masuk. Mama, Ha. Mama, kunci. Mama pula tu. Habis Jabir. Sabar dah lah. Aduh, Mama sabar. datang pula mama ni. Belajar Sabar dulu. dah. Okey. Jep. PN dia keluar, PNP dia masuk Okey. Baik. State the function of the terminal in the transistor. Okey, function dia adalah kalau untuk emitter, dia provide elektron kepada kolektor. Dia akan hantar elektron kepada bahagian kolektor kalau untuk emitter ni. Hantar elektron kepada kolektor. B base ni control the movement of the charge from the emitter to the collector. Tadi kalau emitter function dia hantar elektron kepada kolektor. Kalau base dia control penghantaran elektron tu daripada emitter kepada kolektor. Okay. Dan last kali collector receive charge carrier from the emitter. Dia berkait antara tiga tu. Emitter yang E ni hantar elektron kepada kolektor. Base ni bila dah hantar elektron, dia akan control lah. Kalau kolektor ni adalah function dia menerima charge carrier daripada emitter tersebut. Okay. So menerima elektron. Okay, baik. So yang pentingnya untuk kamu belajar berkaitan dengan transistor tu yang kita susun dalam circuit untuk transistor. Pertama sekali cikgu nak kamu tolong ingat ni, remember ni, dia tulis ni. Remember. Yang ini sangat-sangat penting. Okey. Kena ingat transistor ada tiga benda, emitter, base dengan collector. E, B dengan C. Tolong familiar dengan simbol ni. E, B dengan C. So IE ni stand for apa? Current untuk? Sayur kena masak sayur. Masak air. Sayur mana datang pula sayur. Dia ajak mute kamu lah. Susah sangat lah. IE ni apa? Current emitter. Ya betul, current emitter. IB? Current base. IB, base. Okay. IC, current? Collector. Okay, current collector. Okay, so maksudnya adalah IE adalah campuran di antara IB dan juga IC. IE, okay. Ni tengok gambar ni IE ni current untuk emitter ni adalah campuran di antara current base dan juga current collector. Bila kita nak guna pakai kejap lagi. Okay, kamu kena ingat lah, remember benda tu current untuk emitter adalah gabungan di antara base dan juga collector, current untuk kedua-duanya. Okay, seterusnya. So bila yang kedua yang kamu kena ingat IE dia mestilah lebih lagi daripada current untuk collector dan current collector mestilah lebih lagi daripada current base. Okay, tolong ingat. Okay, tolong ingat yang ni. Emitter ni lebih daripada current collector lebih lagi daripada current untuk base. Dan yang paling penting, ni belum penting ni. IC dia mesti lebih daripada IB. Current untuk collector lebih daripada current untuk base. Okay. Dan yang paling penting yang ini. Apa yang dah print, tolong highlightkan ini Sekiranya tidak ada base, current untuk base, maksudnya tidak akan ada current untuk collector. Apa maksud dia? Maksud dia adalah transistor ni transistor ni ada 3. 1, 2, 3. Okay. Yang last kali tu yang penting sekiranya current tidak mengalir dekat bahagian base ni, bahagian base ni kamu boleh anggap dia sebagai gate lah. Selagi gate ni tak buka dekat base ni, transistor tidak akan berfungsi. Tak akan function. Dia mesti akan current kena mengalir dekat bahagian base ni, base. Kalau base ni terbuka ataupun current mengalir dekat bahagian base, barulah collector ni boleh mengalirkan current, barulah emitter ni juga boleh mengalirkan current. Faham? Base ni yang penting Okey. Baik, kita teruskan lagi. Potential divider. Ada satu formula. Okey, untuk
kita nak checkkan potential divider voltage. Okay, potential divider ni voltage lah. Voltage untuk kamu tengok dari segi dia punya gambar ni sebenarnya. Okey. Tengok formula bawah ni dan juga kaitkan dengan gambar yang bahagian atas ni. Okey. Potential divider ni adalah untuk kamu kenal pasti Vx dekat kalau bahagian atas ni ada dua transistor. Satu Rx, satu lagi Ry. Okey. So Vx ni adalah voltage untuk X bahagian atas ni. Bila ada resistor maksudnya dia akan ada potential different di antara resistor tersebut. Okay. So ada Vx dekat bahagian sini. Okay. Ya. Itu COVID-19 ke apa tu? Batuk buat sana. Vx. Okay. Bila ada Rx, Vx. Vx is equal to Rx over Rx plus dengan Ry. Rx over Rx plus dengan Ry, okay, dia macam ratio okay, nak dapatkan potential difference untuk Vx ni adalah Rx over Rx plus Ry darabkan dengan voltage. Voltage apa? Voltage untuk keseluruhan. Voltage keseluruhan. Okay. Sama juga macam formula Vy. Kalau Vy ni Ry, so dia mesti ada potential difference kat bahagian resistor Y ni, okay. Vy is equal to Ry over Ry plus Rx didarabkan dengan voltage keseluruhan. Okey, nak lebih faham lagi, jap sebelum tu tolong tulis dahulu formula ni. Kalau siapa yang tak print out apa dia ni modul ni, tolong tulis dulu formula ni. Sekejap lagi kita ada soalan kat bahagian bawah nak jawab. Tulis dulu formula ni. Dua formula ni. Okey, dah tulis? Okey. Dah tulis Baik. Kalau dah tulis, sila jawab soalan yang ini. Soalan yang ini. Okay. The figure shows the transistor circuit. The bulb can be light up when the potential difference V across the resistor is 2 volt. Across the resistor P okay, resistor P dia adalah 2 volt. Okay. Resistor untuk P adalah 10 kilo ohm. Calculate the maximum resistance S so that the bulb is light up. Okay, kena cari untuk resistor S. Okay, apa formula nak cari? Nak guna apa? Formula apa? Sesuaikan dengan soalan ni. V apa? Sekarang ni yang ada dalam soalan ni V apa? Vy. VP. Yang Y dengan X tu tukarkan dengan P dengan S. Yang mana satu? Vs. Vs. VP. Vs. VP. Vs ke dia bagi ke tu? VP. VP. Okay, good. VP is equal to apa? RP. RP. RP over RP. Sorry cikgu guna mouse RS. Buruk sikit. RP plus RS, good. Okay. Darab dengan darab dengan V. Okay. V ni nilai berapa? 6. VP nilai berapa?
2. 2. Good. RP nilai berapa? P. Ha? RP nilai berapa? 10. 10. Kilo 10. Kilo volt. Kilo tu kena tukar dulu kepada ohm. Volt pula. Kilo ohm. Okay. 10,000 ohm lah. 10,000 ohm lah. Okay. Yang ni pun masukkan 10,000 ohm juga. Okay. Tolong calculate kan. Jawapan last kali berapa? Kita nak cari RS sekarang. Calculate the maximum resistance. S. Okay. So cari RS. RS yang kita nak cari. Last kali jawapannya berapa? RM10,000 tu tukar 10,000 bukan 10 ohm 10,000 ohm. Selamat V ni bawa dulu ke belah kiri. V besar ni. Okay, V bawa belah kiri dulu. 20. Matematik saja. Berapa nilai? 20,000. 20,000. 20,000. 20,000 ohm. Okey, 20,000 kita tengok jawapan 20,000. boleh tak? 20,000 ohm Okey, good. Betul. Faham lah tu. Okay. So dalam rectification ni ada satu formula yang berkaitan dengan apa dia ni, potential difference Okay. Potential barrier di antara kedua-dua ni. Ini ada susunan dia di mana kita gunakan transistor. Susunan ni macam mana, sebab apa dia susun macam ni? Okey, sekejap lagi kita akan belajar tentang ini. Okey. Semua boleh lagi ke? Ke nak stop dah? Dapat setengah ni. Nak stop dah ke? Boleh lagi? Boleh Boleh. Boleh kan? Bibik kamu yang masak kan? Bukan kamu masak lah. Kamu rumah semua ada bibik kan? Okey, baik. So, transistor. Cara susunan dia macam ni, dipisah macam ni yang ada resistor S, resistor P. So sebab apa dia susun macam ni? Okey, ni kita nak belajar sekarang ni. Transistor as an automatic switch. Okey, dia boleh jadi sebagai switch automatic. Di mana transistor letakkan tengah-tengah macam ni. Kita nak switch on kan bulb ni bulb. Okey. Nak switch on kan bulb ni. Okey. Di mana kita letakkan resistor dekat bahagian sini satu. Dan juga satu lagi kita letakkan potential divider. Variable resistor dekat bahagian bawah ni, RY ni. RY ni potential variable resistor, resistor yang kita boleh ubah. RY ni resistor yang kita boleh ubah. RX ni resistor yang fix. Okey, sekarang ni buat cara orang yang tak pandai senang saja. Okey. Sebelum ni cikgu cakap kat kamu transistor, sebelum kita apa dia ni pergi lebih lanjut, kita tengok balik yang bahagian ni, remember ni. Okay, remember yang bahagian bawah ni cikgu cakap paling penting. Tidak ada current IB, tidak ada IC. Maksudnya sekiranya current tidak mengalir dekat base, transistor function ke tak? Tak. Tak function tak ada current yang mengalir dekat base, transistor tidak akan function. Okey, kita start. Baik. Ni positif. Positif positif terminal. Dia baru nak masuk ni. Okey, positif. So dia akan mengalir dari positif pergi ke negatif lah. Okey. Positif naik atas ni, okey. Mula dia lalu bahagian sini tu. Dia boleh lalu dekat bulb ni tak? Dia boleh lalu kat bulb ni tak? Bulb ni turun ke bahagian bawah ni. Boleh ke tak? Boleh. Boleh? Okey. Sepatutnya dia boleh lalu dekat bahagian bulb ni. Cuma cikgu dah cakap kepada kamu, remember transistor ni akan function apabila current mengalir dekat mana? Base. Ya betul. Current mengalir dekat base, barulah dia boleh mengalir dekat collector. So untuk permulaan, bila positif ni, bila lalu kat bahagian bawah ni, dia tidak boleh lagi mengalir kat bahagian sini. Sebab base ni kita tak tahu sama ada dia dah on ataupun belum. Okey, current tu mengalir ataupun tidak dekat bahagian base. So dia akan mengalir dekat
Banyak rasanya ni. Okey. So ni positif. Dia mengalir daripada positif, dia tak mengalir lagi kat bahagian sini sebab kita tak tahu bahagian base ni dia dah on ke belum. So dia teruskan perjalanan. Dia teruskan perjalanan pergi ke bahagian sini. Okey. Sampai bahagian sini, dia letakkan dua resistor dekat bahagian sini. Satu resistor X yang fix, satu lagi resistor Y yang kita boleh ubah-ubah. Ataupun variable resistor ni. Nama dia variable resistor. Okey. Katakanlah cikgu tulis kat sini. Katakanlah Rx ni adalah 1 ohm. Selalunya resistor yang diletakkan bahagian atas ni dia akan memastikan current tu boleh mengalir sahaja. Okey. Current tu masih boleh mengalir apa even dia punya resistor dia ada dekat bahagian sini. So resistor dia 1 ohm dekat bahagian sini. So nilai dia rendah lah. Nilai rendah. So bila current tu mengalir ke bahagian Rx ni, okey, pergi ke bahagian Ry pula. Katakanlah cikgu letakkan Ry ni adalah 2 ohm. Limit untuk current dia mestilah dia boleh mengalir kurang daripada 1 ohm. Kurang daripada 1 ohm. Maksudnya current boleh mengalir kurang daripada 1 ohm. 1 ohm dia boleh mengalir. Kalau lebih daripada 1 ohm dia tidak boleh mengalir kalau current. So sekarang ni current positif, daripada positif mengalir pergi ke bahagian sini. Okey, ni boleh mengalir lagi. Kalau bawah ni 2 ohm, boleh mengalir tak ke bawah? Kalau bawah 2 ohm, boleh mengalir ke bawah? Kalau cikgu letakkan current dia hanya boleh mengalir 1 ohm sahaja. Kurang daripada 1 ohm. So current boleh mengalir ke bawah tak? Ke bawah ni. Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Betul? Tak boleh So bila tak boleh mengalir ke bahagian bawah, dia akan mengalir ke bahagian kanan ni. Nampak? Ni IB ni. Okey, daripada positif naik atas, mengalir ke bahagian sini disebabkan oleh resistor di sini tinggi, resistor kat bahagian sini tinggi. Dia menyebabkan current tersebut tak mengalir bawah tapi dia mengalir terus ke bahagian IB. Bila dia mengalir ke bahagian IB, cikgu cakap kalau transistor current dekat IB dia mengalir, dia akan function, ya betul. Transistor tu akan function, ya betul. Bila current tersebut mengalir dekat bahagian base, automatik transistor akan function, barulah current boleh mengalir dekat bahagian collector ni. Collector ni masuk kat base, pergi ke bahagian emitter. So mentol menyala ke tak? Nyala. Ya betul, mentol menyala. Boleh faham? Okay, mentol menyala. Katakanlah cikgu tukar kat variable ni. Variable resistor ni cikgu tukar. Ya. Tadi 2 ohm, cikgu tukar kepada 0.5 ohm. 5 ohm, 0.5 ohm. Okey, kita start. Daripada positif, mengalir. Dia boleh mengalir tak kat kolektor ni dulu? Tak. Tak boleh. First tak boleh First First tak tak boleh selagi kita tak recognize bahawa current mengalir ke IB ataupun tidak So current akan teruskan perjalanan sampai kat bahagian sini. Satu boleh mengalir tak? 1 ohm? Boleh. Boleh, okey boleh. Sampai bahagian sini 0.5. Current boleh mengalir ataupun tidak? Pergi ke bawah. Boleh. Boleh. Kalau current boleh Boleh. mengalir kat bahagian bawah, ada current yang mengalir kat bahagian sini tak? Ada. Tak ada current yang mengalir Tak ada current yang mengalir sebab dia mengalir ke bahagian bawah. Dia mengalir bawah masuk ke bahagian negatif. So current tidak mengalir dekat bahagian IB ni. Kalau IB tidak mengalir current, transistor Tak Tak function. tak function. Kalau transistor function, mentol menyala tak? Function. Tak. Mentol tak menyala. Okey, good. Betul. Faham tu. Itu function dia Faham. untuk tak faham? Faham ke tak faham? Faham. Faham. Okey. So itu function dia. Kenapa dia letakkan resistor dekat bahagian atas, dekat bahagian bawah. Cara disusun macam ni adalah untuk dijadikan sebagai automatic switch. Di mana variable resistor ni function dia sama ada dia nak memutuskan current ataupun tidak sekiranya ada transistor ni.
Sekiranya ada current yang mengalir dekat bahagian base ni, automatic transistor ni on, so menyalalah mentol ni. Kalau tidak mengalirnya current dekat bahagian base, tidak menyalalah mentol ni. Boleh faham? Ya. Okey. Baik, seterusnya. Ya. Okay, what type of transistor is used in the automatic switch circuit? Namanya adalah transistor NPN. Sebab apa NPN? NPN tu adalah keluar dia, betul, nampak ada keluar sebab tu namanya adalah transistor NPN. Okey, baik, seterusnya. Light control switch. Dia susun cara yang sama je. Mentol ada dua resistor kat sini. Cumanya resistor di sini dengan resistor di sini berbeza. Ni namanya apa tadi? Saya cakap? Variable resistor. Variable resistor. Resistor yang boleh diubah-ubah. Baik, yang bahagian bawah ni, function untuk light control switch ni, dia gunakan LDR. LDR tu adalah light, LDR adalah light dependent resistor. Okay? Dia adalah resistor peka cahaya. Boleh? Resistor peka cahaya ni, LDR ni, sekiranya untuk LDR ni mentol. Sekiranya ada cahaya untuk LDR ni, sekiranya ada cahaya, dia akan menyebabkan resistor meningkat ke resistor berkurang? Resistor meningkat kalau ada cahaya, resistor akan berkurang. Tolong ingat baik-baik. Function LDR ni dia peka kepada cahaya, di mana bila dia dapat detect cahaya yang banyak, dia akan menyebabkan nilai resisten akan berkurangan. Satu lagi, mentol. Okey, tak ada cahaya. Okey, bila tak ada cahaya kena pada bahagian LDR ni, apa jadi kepada resistor? Meningkat. Betul, meningkat. Okey. LDR ni, ni function LDR. LDR bila ada cahaya, resistor berkurang. LDR bila tidak ada cahaya, resistor meningkat. Boleh faham? Boleh. Okay. So kita Boleh. tengok kita tengok satu Okey. Dia susun macam ni, dia ada letak transistor kat tengah. Okey. Sekarang ni daripada positif pergi kepada negatif positif. Okey, gerak ke bahagian atas. Lalu dekat bahagian sini, okey, dia boleh masuk dekat dalam bab ni tak? Tak. Sebab apa tak? Sebab kita tak Tak tahu. tak tahu lagi sama ada base dia current mengalir ataupun tidak. Betul? Okey. So dia akan teruskan perjalanan. Okey, kita tengok dekat dua resistor tinggal 10 minit lagi. Okey. Tengok pada dua resistor ni sama ada dua resistor ni. Resistor yang pertama kita akan tetapkan 10 kilo ohm ni dia boleh lalu. Current tersebut boleh lalu, memang boleh lalu untuk 10 kilo ohm ni. Okey. 10 kilo ohm ni boleh lalu kan. Katakanlah kita setkan benda ni pada waktu siang. Waktu siang ada cahaya ke tak? Ada. Kalau ada cahaya, resistor kurang ke tinggi? Kurang. Okey, tengok balik ke sini Current tadi dah mengalir bahagian sini, sama ada dia nak lalu belah kanan ataupun nak lalu bahagian bawah. So sekarang ni waktu siang sekarang ni waktu siang resistor rendah. Lalu bawah ke lalu kanan? Bawah. Transistor function ke tak? Mentol menyala ke tak? Tidak. Lampu jalan tu waktu siang buka ke tak? Tidak. Sebab apa? Dia ada LDR. So perintah peka cahaya tersebut waktu siang dia ada resistor dia rendah. Dia letakkan transistor dekat bahagian sini. So mentol tidak menyala disebabkan oleh transistor tak function. Dia lalu bahagian bawah ni. Boleh faham? Waktu siang. Waktu malam pula. Waktu malam current mengalir lalu dekat bahagian R ni. Waktu malam resistor meningkat ke berkurang? Meningkat. Bila resistor di sini meningkat, lebih lagi daripada resistor bahagian sini. So dia lalu sini, dia boleh lalu kat bahagian bawah ni? Tak boleh. Sebab dekat bahagian sini resistor dia kurang. So dia akan lalu kat bahagian resistor sini.
Lalu bahagian resistor sini, automatic transistor akan Function. function. Bila Function. transistor function, automatic current dekat bahagian sini boleh mengalir IC ni. So mentol akan Nyala. okay. Faham kan? Okay, susah. Senang. Sikit lagi. Dah nak habis dah. 8 minit lagi. Lepas tu kita end kan kita punya kelas. Okay. Heat control switch. Sama saja. Benda yang sama saja. Sebelum tu. Cikgu nak test sikit. LDR ni, katakanlah cikgu letak dekat bahagian atas. Okay. LDR ni cikgu letak dekat bahagian atas. Resistor yang atas ni cikgu letak bahagian bawah. Okay, kita start Lalu atas, lalu okay, LDR. Katakanlah waktu siang. Waktu resistor yang bahagian atas ni cikgu letak bawah. Cikgu tetapkan dekat bahagian bawah ni resistor tersebut tidak boleh lalu. Okay, resistor tersebut tidak boleh lalu. LDR ni cikgu letak bahagian atas So, waktu siang bahagian atas boleh lalu tak waktu siang kalau LDR ni letak bahagian atas? Sekarang boleh lalu tak? Boleh. Waktu siang Boleh. resistor tinggi ke rendah? Resistor rendah, betul. Okay, sekarang boleh lalu kat bahagian sini, resistor bawah ni Boleh. bahagian bawah, dekat bahagian bawah tapi tingkatkan dia punya resistor so dia tak boleh travel. Bila current mengalir dekat bahagian sini, dia akan mengalir dekat IB. So, transistor on ke tak waktu siang? Kalau kita tukar ke bahagian atas? On. On, ya betul. Ada juga dia gunakan untuk tu Kalau waktu malam resistor tinggi so lalu dekat bahagian sini LDR ni kita letak atas. Waktu malam resistor dekat bahagian atas ni tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. Sekarang boleh lalu tak? Tak. Tidak. Tak boleh. Sekarang akan stuck lalu sampai atas ni dia akan stuck bahagian sini. So current tidak akan dapat sampai kepada negatif. So mentol tidak menyala. Ada juga soalan yang dia tukar posisi LDR ni tukar ke bahagian atas. So kamu kena ingatlah LDR ni bila ada cahaya dia akan jadi apa? Tak ada cahaya dia akan jadi apa? Okay? Boleh? Tu adik siapa pula tu? Okay, baik. Heat control switch. Okay, heat control switch ni kita nak bagi amaran bahawa kalau sesuatu tempat tersebut tiba-tiba terbakar ke apa ke, so ada haba tersebut dia akan aktifkan alarm ni. Okay, so cara susunan ni dia menggunakan transistor juga. Okay, kita start. Daripada positif, lalu dekat bahagian atas ni, okay, boleh lalu sini tak? Hello? Positif. Boleh. Ni, boleh lalu dekat bahagian relay ni tak? Untuk mengaktifkan Tak. alarm ni. Tak boleh Tak. Sebab kita Tak. tak tahu current base ni mengalir ataupun tidak. Ada ke tak? Okay. So kita akan teruskan lagi jalan sampai dekat bahagian sini, tengok transistor dengan tengok resistor dekat bahagian sini. Okay. Dia punya kalau haba meningkat, apa jadi kepada resistor untuk transistor? Berkurang. Haba meningkat, resistor akan berkurang. Ya, betul. Good. Kurang. Untuk transistor kalau haba berkurang, apa jadi kepada resistor untuk transistor? Meningkat. Meningkat. So, pada waktu hari biasa, haba dia tak terlalu tinggi. So, bila dia mengalir daripada positif, okay, mengalir positif, pergi ke bahagian transistor ni. Transistor waktu siang, waktu hari biasa, haba tak terlalu tinggi. Okay. So, resistor dia tinggi ke rendah? Tinggi. Resistor tinggi. Haba dia rendah. Bila waktu siang ataupun waktu biasa, tak ada kebakaran ke apa ke, ni bila dia detect haba yang terlalu tinggi waktu siang ke waktu malam ke, haba dia rendah ke tinggi? Rendah. Okey, haba dia rendah tak terlalu tinggi lah. Kalau ada kebakaran tu barulah tinggi. Haba dia rendah, resistor dia akan jadi Tinggi. Bila resistor tinggi dekat bahagian sini, current boleh mengalir tak? Tak. Okey, bila current tak mengalir, transistor boleh di-on-kan ataupun tidak? Tak. Alarm bunyi tak? Tak bunyi Tak. Tidak. Okey, dalam satu situasi lagi kalau rumah tu kebakaran. Okey, kebakaran haba jadi tinggi kita start positif, mengalir,
pergi ke bahagian transistor, haba tinggi. Resistor akan jadi Kurang. rendah. Kalau rendah, current boleh mengalir tak? Boleh. Boleh. Current mengalir dan dia tetapkan resistor kat sini tinggi. Dia akan menyebabkan current mengalir kat bahagian sini, dia boleh mengalir dekat bahagian base. Bila boleh mengalir bahagian base, transistor ni akan Berfungsi. berfunction. So alarm akan Berbunyi. berbunyi. Okay, boleh faham? Boleh. Faham. Faham, boleh. Okey, cikgu rasa sampai situ sahaja dahulu untuk hari ni. Nanti yang seterusnya nanti kita sambung untuk kelas next. Boleh? Boleh. Boleh. Yeay, bolehlah pergi main game dulu ya. Enak ni, Abu Zafar. Okey. Masak saya. Okey. Kalau ada yang tak faham nanti PM cikgu personal WhatsApp ke. Nanti kalau ada yang tak masuk dalam kelas ni nanti cikgu masukkan dalam YouTube. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Selamat Terima kasih, berbuka cikgu. Okey. Selamat berpuasa. Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Mantap. Tak, Man.